Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil Baqarah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqatana al-yawma bijaluta wa junudihi qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Kemudian apabila Talut keluar bersama tentera-tenteranya, berkatalah ia, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukanlah ia daripada pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia dari pengikutku. Kecuali orang yang tercedok satu cedokan dengan tangannya. Sesudah diingatkan demikian, mereka meminum juga dari sungai itu dengan sepuas-puasnya, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang yang meminum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah, berapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita sambung muka surat 181. Kekuatan kebendaan dan strategi harakah. Di sini kita terpaksa menyatakan tentang kedudukan kekuatan kebendaan dalam strategi amal Islami, supaya seseorang itu tidak menganggap kekuatan kebendaan itulah satu-satunya kekuatan yang diperlukan, atau menganggap kekuatan kebendaan itu langkah langsung tidak memberi apa-apa arti. Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala
menjelaskan kedudukan kekuatan kebendaan dalam strategi gerakan Islamiah, di mana beliau menyatakan, ramai orang yang bertanya, adakah harakah Islamiah berhasrat menggunakan kekuatan dalam usaha mencapai matlamatnya? Adakah harakah Islamiah berfikir menggunakan cara revolusi yang menyeluruh terhadap sistem politik atau sistem sosial? Saya tidak mahu membiarkan mereka terus-menerus dalam kebingungan. Malah saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendedahkan kepada mereka jawapan yang jelas dan terang. Oleh itu, sesiapa yang ingin tahu, silalah mendengarnya. Kekuatan merupakan syiar Islam dalam semua sistem dan perundangan. Oleh sebab itu, Al-Quranul Karim menyerunya secara jelas dan langsung, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi, dari jenis kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Suratul Anfal ayat 60. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang mukmin yang lemah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya berjuang ataupun kita duduk dalam gerakan Islam, bahawasanya persiapan juga adalah merupakan bekalan di dalam perjuangan tersebut. Maka kita pahami daripada ayat Al-Quran Suratul Anfal ayat 60, yang mana Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum. Kan? Maksudnya ialah wa'iddu, adda ya'iddu, buat oleh kamu ataupun sediakan oleh kamu akan persiapan. Mastata'tum bermakna istata'a. Kan? Okey. Kan dalam haji, wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nampak tak tuan-tuan? Itu cara haji nah. Haji ni kira bukan nak perang. Tapi kita tahu bahawasanya haji ni adalah menggunakan tenaga. Maka sebab itulah khususnya jamaah-jamaah yang berpeluang pada tahun ini bukan setakat cucuk macam biasa-biasa yang dulu, ada tambahan-tambahan. Malah mudah-mudahan untuk tahun ini sahajalah telah dikeluarkan kenyataan mereka-mereka yang tidak melepasi tahap border, darah tinggi dan juga kencing manis, tidak diluruskan untuk melaksanakan tahun haji pada tahun ini. Pasal apa? Pasal tahun ini cabaran dia bukan haji macam biasa-biasa. Kan? Ada lagi di samping menggunakan tenaga, masih ada lagi ujian dan cubaan dari segi penyakit-penyakit berjangkit. Maka sebab itulah persiapan untuk haji dari segi orang yang menguruskan haji, sama ada syarikat ataupun tabung haji, demikian juga orang yang haji itu sendiri. Persiapan dari segi fizikalnya
Duit tu dah tentu dah. Tak cukup duit memang tak boleh pergi haji. Kan? Dari segi fizikalnya juga kenalah ada persiapan yang kukuh. Maknanya orang yang benar-benar mengikut pandangan kajian doktor dari kepakaran mereka terhadap kesihatan seseorang. Pasal apa? Kita tak nak berlaku sesuatu yang tidak diingini. Jamaah haji contohnya pergi 13,000, kan? Balik 9,000 je. 4,000 tinggal sana, mati. Kita tak mau begitu. Okey. Jadi bermakna bila Nabi kata wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, maka tidak dikira berdosa orang yang mampu dari segi keuangan tetapi dari segi fizikalnya tidak mengizinkan dia untuk melakukan haji tersebut atas cabaran-cabaran yang ada pada hari ini. Jadi bermakna man istata'a ilaihi sabila bukan setakat cukup duit dia pergi dan balik, malah juga duit atau belanja orang yang ditinggalkan, sehat tubuh badan, kalau perempuan ada mahram. Semua persiapan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Apatah lagi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, gerakan Islam yang begitu besar, yang menentang tentera yang jumlahnya begitu banyak. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, dalam peristiwa perang Hunain, perang Hunain ini berlaku di antara Mekah dan Taif. Ada satu tempat dia panggil lembah Hunain, sempena dengan tempat tu, nama dia perang Hunain tu. Kan, Hunain ni ada satu tempat antara Mekah dengan Taif, mak dekat dengan Mekah. Taif adalah tempat yang kalau tuan-tuan perasan waktu Nabi pergi berdakwah ke Taif, yang dia kena baling, kena maki, kan? Yang ketika dia balik jumpa dengan malaikat Jibril. Kesian tengok Nabi gigi patah, dahi keluar darah, kena baling, ditohmah dan sebagainya. Jibril kata, "Ya Rasulullah, aku kesian tengok engkau tujuan baik. Nabi bukan nak perang, nak ajak kepada jalan yang benar. Jauhkan zina, jauhkan bunuh-membunuh, jauhkan perseketaan, jangan minum arak, jangan berjudi. Yang Nabi nak bawa ni benda elok pun kena baling, kena maki." Baik tuan-tuan rahimakumullah, kalau berjuang dalam gerakan Islam, kena bersiap sedialah. Telinga kena tebal. Orang panggil macam-macam. Pak lebay duduk di masjid jalah. Pak lebay ni yang pakai jubah-jubah ni tak layak untuk memerintah. Kalau nak perintah ni nak kena ada pakai kot. Segak. Tuan-tuan, lagi dahsyat, negara mana yang dia jenis pakai kot tapi pakai skirt lelaki? Negara mana? Itu kalau kat Malaysia ni lagu tu orang kata gila. Kalau tangkap gambar separuh semat, segak. Tangkap ke bawah lah, pakai skirt lelaki. Boleh je perintah negara dia, bukan bergantung pada pakaian. Okey. Jadi perang Hunain satu contoh yang Allah bagi tahu kepada kita, walaupun akhirnya menang juga atas doa Nabi. Nabi berdoa, Nabi bangkit. Akulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang Nabi yang dilantik oleh Allah.
Ya Allah, berilah kemenangan kepadaku dan kepada tenteraku. Menang juga akhirnya. Tetapi pada permulaan, terpaksalah tentera Islam lari bertempiaran, dikejar oleh musuh-musuh kafir. Padahal tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pada ketika itu orang Islam 12,000. Tentera Islam dalam perang Hunain 12,000, orang kafir 4,000 je. 4,000 je. Kalah. Sebab itu dalam cerita Nabi Daud alaihissalam, pemerintahan Talut dan Jalut ni adalah di zaman Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Talut? Kan? Ketika mana Talut memerintahkan, ni wahai tenteraku, kamu hati-hati. Untuk kita sampai kepada peperangan ini, kita terpaksa menyeberangi satu sungai. Satu sungai itu adalah merupakan ujian bagi kita semua. Maka kata dia bagi amaran dah. Sesiapa yang berenang, menyelam, mandi sepuas-puasnya, minum sepuas-puasnya, kata Talut, falaisa minni, itu bukan daripada golongan aku. Kan? Illa qalilan minhum, hanya sedikit sahaja yang menyeberang sungai tersebut, dia tak mandi, dia tak usi air. Dan ada beberapa orang yang dahaga sangat, dia cedok dengan tangan dia, dia minum. Udah, lepas. Bukanlah sampai pi celup mulut tu dekat air tu, tong, lepas tu tak puas juga, tuk celup dengan badan-badan sekali. Golongan itu habis sahaja menyeberangi sungai tersebut, terus mereka mengatakan, kami tak larat, dia kata. Terus mengalah, belum berperang lagi dah mengalah dah. Kita takkan dapat melawan tentera Jalut. Lalu kata sebahagian kecil daripada jumlah tentera tersebut, mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kata Allah Ta'ala, berapa banyak kisah-kisah di zaman nabi-nabi yang terdahulu. Tentera-tentera Islam, pejuang-pejuang Islam di zaman dahulu, jumlah mereka sedikit, tetapi mereka boleh menang, boleh mengalahkan musuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dalam peperangan Hunain, tentera Islam kalah, padahal jumlahnya 12,000 banding dengan 4,000 tentera kafir. Pasal apa? Pasal jumlahnya sahaja besar, tetapi semangatnya tak ada. Okey. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib rahimahullahu ta'ala, dia kata, kebenaran yang tidak dirancang dengan baik dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terancang. Kan? Dalam dia punya makna. Walaupun kita ni berada pada landasan yang betul, lah ustaz, kita serah je lah kepada Allah, kita kan berdandaskan kepada Quran dan Sunnah. Nampak? Betul lah tu. Tapi kata Sayyidina Ali, kebenaran yang tidak dirancang dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terancang. Maka sebab itulah, sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang perlu ada pada gerakan Islam. Yang pertama adalah dari segi persiapan fikrah. Bila kita duduk dalam gerakan Islam, dia punya fikrah. Okey. Apakah kita mempunyai persiapan ataupun pemikiran yang cukup bagi membawa perjuangan yang sangat besar, iaitulah untuk menegakkan kalimah Allah berdasarkan kepada Al-Quran dan juga
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa persediaan yang terancang ataupun fikrah yang cukup, kita tidak akan dapat menghadapi musuh-musuh Islam yang begitu terancang, yang begitu bekerjasama. Mereka menggunakan segala apa yang ada. Kalau contoh, kalau dalam pilihan raya, musuh-musuh Islam mereka menggunakan platform segala media-media massa. Dari segi Facebooknya, dari segi WhatsAppnya, apa jua, kan? Siapa tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini remaja laki ke perempuan ataupun umur 30 tahun ke bawah, depa tak baca buku, kan? Depa tak datang ke masjid, tak datang ke surau. Kalau tuan-tuan buat ceramah, depa tak pi. Depa duduk apa dia? 24 jam dengan handphone. Kan? Maka gerakan Islam juga kena menggunakan platform ini, menggunakan medium ini untuk menjelaskan tentang hala tuju perjuangan ataupun gerakan Islam. Yang kedua ialah dari segi persiapan jiwa. Tentera Jalut, tentera Tolut, kan, yang apa nama ni, yang jumlahnya begitu besar, akhirnya apa nama ni, tewas sebelum berjuang. Tu tak mau dengar cakap lah tu. Dia punya semangat tak ada. Hanya ujian jangan dah kata Tolut apa nama ni, setakat apa nama ni, cedok air minum boleh. Jangan sampai minum dengan sepuas-puas macam tak pernah minum, ataupun celup dengan badan-badan sekali sudah. Itu je ujiannya. Pun mereka tak sabar. Akhirnya walaupun di ujungnya Nabi Daud dapat juga membunuh Jalut. Yang ketiga ataupun yang paling utama ialah dalam gerakan Islam, persiapan dari segi gerakan, strategi, organisasi dia tu kemas ke tidak, kan? Yang mana Allah kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dari segi segala kekuatan. Saya bagi contoh tuan-tuan, kekuatan kewangan. Tuan-tuan, kalau kita nak menyertai pilihan raya contohnya, duit apa nama ni, jaminan, panggil apa tu, duit cagaran, masa kau masuk kena guna duit berapa? Deposit tu berapa deposit? Kalau kita masuk bertanding, berapa deposit je kau? 2,000. Katalah 2,000, saya pun tak ingat dah. Kan? Kalau tak ada deposit, boleh daftar tak? Tak boleh. Itu maksudnya kita nak masuk dalam pilihan raya, duit pun tak ada. Oh, bercakap perang, jihad fi sabilillah. Kita hendaklah istiqamah, kita hendaklah memperjuangkan, percaya dengan kemenangan Allah Taala. Duit pun tak ada. Tak ada apa? Kan? Sebab itu dalam ayat ni, min ribatil khail. Nak perang ni kena guna kuda yang besar-besar tu, yang cekak tu. Ni kalau kuda nak jalan pun, nak lari langsung tak lari, nak jalan pun tak boleh. Nak menang lagu mana? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Okey, jadi sebab itu kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang ada semangat jati diri yang kuat, khairun, lebih baik,
wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Bahkan kekuatan itu adalah simbol Islam, sehingga di dalam doa pun dituntut, sedangkan ia adalah keadaan khusyuk dan tenang. Perhatikan apa yang diminta oleh Nabi dan apa yang diajarkan oleh sahabatnya ketika bermunajat kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada perasaan runsing dan duka cita. Berperang tak lagi? Dah kata dah tak boleh. Ini tak menang ni. Berperang tak lagi? Berjuang tak lagi? Istilah kalau pilihan raya, mengundi tak lagi? Kan? Tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Tak tahulah betul ataupun tidak. Berapa banyak tuan-tuan orang Islam yang umur 20 tahun ke atas, relax je. Tak percaya tuan-tuan nanti balik rumah, tolong tanya anak kita. Kadang-kadang kita suruh, ham daftar belum? Hari itu kita suruh dah, di pejabat pos ke internet ke apa ke, kita ingat daftar dah. Tiba-tiba pilihan raya, hang tak pergi mengundi ke? Dia kata, mana daftar lagi ayah? Allah. Macam mana orang Melayu, macam mana orang Islam menang dalam pilihan raya kalau jumlah orang yang mengundi pun sikit? Awal-awal lagi kalah dah. Cuba kalau kita tengok sama banyak ataupun nampak ramainya orang Islam. Saya bagi contoh pengalaman tuan-tuan masa pilihan raya ke-14. Saya mengundi di saya mengundi di sekolah Olsen. Orang rumah saya mengundi sekolah menengah, sekolah kebangsaan Simpang. Jadi saya selesaikan tanggungjawab saya dulu dekat sini. Saya ingat sebelah barisan kot. Sebelah inilah. Bila tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok yang tolak kursi roda, dalam hati lingkuplah kali ni betul. Kan? Memang kalah. Padahal tuan-tuan muslimin rahimakumullah, saya tak tahulah tuan-tuan lebih lama hidup daripada saya. Di antara kelebihan Dun Kemunting ni adalah kem askar. Tapi pilihan raya ke-14, walaupun orang kata apa, nak kata tak berfungsi, tapi boleh menang orang yang istilahnya yang bukan biasa, tak pernah pun bertanding pilihan raya, menang dia. Begitu juga di Simpang. Saya bawa orang rumah saya mengundi kat Simpang lebih kurang dalam pukul 4 lebih. Masa tu hujan sangat lebat, selebat-lebatnya. Jadi saya tunggu orang rumah saya keluar dengan payung, saya tunggulah dalam kereta. Lebat ni. Kereta saya tak matikan. Dok saya bagi sapu cermin tu dengan dia punya wiper tu. Saya tengok lalu kereta keluar, cahaya nun alif, singgah cahaya nun alif. Saya kata lingkup dah ni betul. Itu baru dari segi pilihan raya. Nampak tak? Jadi bahawasanya kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Nabi doakan, supaya jangan ada atau dijauhkan oleh Allah daripada perasaan runsing dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajli wal kasal, aku juga berlindung kepadamu daripada sifat penakut dan bakhil. Tertinggal.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu daripada perasaan runsing dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajil wa kasal. Dan aku juga berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan malas. Oh, dia tertinggal terjemah ni. Tak cukup nah. Okey. Malas nak keluar. Okey. Ni pengalaman saya ni tuan-tuan, realiti. Masa pilihan raya 14. Ada saya kenal pasti bila dah macam bentuk ular, queue ramai orang. Ada di kalangan orang Melayu depan saya, dia pergi keluar, balik. Dan ada saya dengar ceritanya di antara yang balik tu, dia tidur sampai ke petang, dia tidur lah tak mengundi. Tu malas tu. Tak ada semangat. Cuba kalau bagi dia 5,000, confirm dia tunggu sampai ke depan tu. Ingat dah tuan-tuan dulu masa mula-mula masa mula-mula dulu BRIM. Kan dulu ada 2 jenis. Satu dapat macam voucher, lepas tu beratuk dekat bank. Ada yang masuk dalam akaun. Betul ingat tak? Pergi sembahyang, bawa kursi, duduk atas kursi. Masa baris tu, dia boleh berdiri tunggu. Masa nak ambil BRIM tu, semangat tu. Pasal apa? Nak dapat. Masa tu berapa mula-mula? 1,000 ke berapa kan? Mula-mula dulu 500, saya ingat dah. Mula-mula keluar BRIM dulu. Pertama-tama kali dulu masa diperkenalkan BRIM. Beratuk. Boleh tunggu, tak ada pula dia bawa kursi roda. Beratuk untuk tukar dekat bank tu. Berpeluh. Belum lagi masuk ke bank tu. Macam tu juga kalau tuan-tuan perasan masa ambil BRIM waktu COVID. Dalah jarak 1 meter. Beratuk daripada luar tu. Beratuk tuan-tuan. Pilihan raya beratuk. Malas dia kata. Dia patah balik. Wa'udzubika minal ajil wa kasal. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku juga berlindung kepadamu daripada sifat jubni, penakut, pengecut, wal bukhli, dan sifat bakhil. Untuk perjuangan Islam minta RM10. Dia kata nak buat apa? Tapi kalau dia bodek kereta RM4,000, oh dia puas hati. Sport rimnya. Yang paling aku geram tu yang jenis kalau duduk kat depan jenis tayar kepak. Tayar apa panggil apa? Tayar kepak tu, tayar kepak. Keluar daripada tu, lepas tu miring macam ni. Bila ada bonggoi, dia tak boleh straight. Saya answer tinggi, tak ada masalah. Gelebok terus lah rompak macam kata. Tayar kepak tak boleh buat lagu tu. Dia kena macam tu. Memang geram lah. Dia boleh habis-habisan. Walaupun benda tu salah. Jumpa JPJ sat lagi, tanya orang JPJ, ada orang JPJ sini kan. Jumpa orang JPJ dandan singgah tepi jalan. Tak berani lalu dah. Dia tahu salah. Tapi dia boleh labur duit dia untuk itu. Lepas tu yang kedua, tuan-tuan perasan tak? Dia punya, panggil apa nama ni? Yang tangan yang belakang tu, pegang tayar belakang tu. Kan dia ada 2. Ada jenis luruh macam ni kan. Kalau jenis lama-lama ada 2 macam ni, pegang tayar kanan, tayar kiri. Sekarang tak ada. Dia beli macam aluminium tu, yang warna-warni tu. Tuan-tuan, saya sembang dengan komen, Ustaz, hak tu pertama salah lah. Yang kedua dia kata, Ustaz, hak tu kalau kemalangan, dia kata tayar tu habis bergelai, bukan kuat besi tu. Dan kalau pasang tu, kalau kemalangan jalan raya melibatkan nyawa, insurans tak boleh claim. Tapi dia buat. Untuk perjuangan Islam, surau ke masjid ke tahfiz ke gerakan Islam ke, RM10 pun dia tak mau keluar. Maka kita berlindung daripada Allah daripada sifat bukhli, sifat kedekut. Wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Aku juga berlindung denganmu daripada bebanan hutang
dan kekerasan orang yang berkuasa. Kita juga berlindung kepada Allah supaya Allah membantu kita untuk menyelesaikan utang-utang kita. Kita juga berlindung daripada Allah Ta'ala. Kita diperintah ataupun ditakut-takutkan oleh mereka-mereka yang berkuasa dengan perkara yang menduka citakan. Tidaklah dituntut dari seorang yang menganut agama ini melainkan supaya ia menjadi seorang yang kuat dalam semua perkara. Kerana simbol seorang Muslim itu ialah kuat dalam semua perkara. Oleh itu saudara-saudara Muslim, pendokong jamaah mestilah menjadikan diri mereka orang-orang yang kuat, orang-orang yang bekerja dengan kekuatan dan dalam kekuatan. Nah, dia orang yang kuat dan juga dia menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Namun demikian, Harakah Islamiyah adalah gerakan yang matang dalam pemikiran serta berpandangan jauh. Mereka tidak gairah melakukan kerja yang remeh dan tercebur dalam arus pemikiran yang cetek. Mereka tidak memberi penghargaan kepada hasil dan tujuan kerja yang remeh itu, kerana mereka mengetahui bahawa tingkat kekuatan yang pertama dan yang paling utama adalah kekuatan akidah dan iman. Bahawa kita yang berjuang dalam gerakan Islam, akidahnya kena betul, imannya kena kuat. Kalau tidak, berapa banyak ataupun berlaku dalam apa-apa kumpulan ke, politik ke, koperasi ke dan sebagainya, malah apa nama ni berapa banyaklah ni khairat kematian, tak kiralah masjid ke, surau ke, persatuan. Kalau dulu asal nama khairat kematian, dia ada iuran, sama ada bayar bulanan ataupun tahunan. Ada sebahagian tu dah tukar, iuran berbayar apabila ada kematian. Contoh, kalau bulan tu ada 3 ahli yang meninggal dunia, maknanya 3 kali kutip lah. Kalau RM10 jadi RM30 lah bulan tu. Kalau 2-3 bulan lepas tu tak ada ahli semua, panjang-panjang umur, sihat walafiat, tak payahlah kutip. Kenapa berlaku demikian? Di antara risiko yang kutip bulan-bulan ataupun tahunan, bila ada banyak duit khairat kematian, duit tu pun songlap juga. Duit tu pun ruyub-ruyub. Ada dulu masa saya, lama dah cerita ni, 15 tahun lepas, ada satu masjid tak buat mesyuarat agung. Pasal apa? Kewangan tak siap. Maksudnya tak jelas duit masuk, tak jelas duit keluar. Ada duit keluar tapi bila minta resit bukti tak ada. Akhirnya dipersetujulah ni macam ni lah. Kalau tunggu buku akaun ni selesai, sampai bila tak mesyuarat agung katanya. Dan ni macam ni lah, kita bubarkan yang lama, tubuhkan yang baru. Seronok orang lama. Seronok orang lama. Tak payah siasat dia duit tu pergi mana. Akhirnya buatlah yang baru. Sebab itu tuan-tuan muslimin, saya bukan nak memfitnah, bukan nak menakutkan tuan-tuan. Kadang-kadang walaupun dia ustaz, walaupun dia al-hafiz, walaupun dia mengajar masjid surau, tuan-tuan kena berhati-hati. Tapi saya malas nak siasat . Ada di antara penyelewengan korban di luar negara. Berkorban ni, kalau tuan-tuan rasa tak yakin, tak percaya, tak payahlah. Terutama yang jadi internet tu, bubuh je, transfer sahaja.
Kita pun tak tahu berapa ekor yang dibawa, tapi dia punya cakap, dia punya ini. Di antara yang boleh menarik perhatian kita apa dia? Kita berkorban di dalam ni tak berapa nak afdal. Pasal apa? Pasal dia kata kita sini laging berlambak. Kita berkorban pada ni tempat bagian. Tuan-tuan tahu tak? Sekali setahun pun tak jumpa daging katanya. Bila kita berkorban, dia punya seronok, dia kata. Nah, tuan-tuan, kalau sembang dengan orang-orang yang awal, saya sembang dengan seorang hamba Allah Ta'ala, tuan-tuan pun kenal kalau saya sebut nama dia. Sampai dia, saya kata tak buat korban dah di Kamboja. Tak buat dah Ustaz, dia kata. Kenapa? Tak payahlah Ustaz, nanti kalau saya cerita buruk orang lain pula. Okay. Ada satu kes ni, hamba Allah yang bermazhab Hanafi, korbannya adalah satu orang seekor. Tak kiralah lembu ke, unta ke, kambing ke. Kita mazhab Syafi'i, kalau kambing seorang seekor, kalau lembu boleh 7 pangku, betul tak? Okey, apa dia buat tuan-tuan? Orang-orang yang berkorban mazhab Hanafi sekok-sekok ni, 6 pangku tu dia pergi top up dengan mazhab Syafi'i 6 orang. Nampak tak tuan-tuan? Bayangkan kalau ada 6 mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, kalau katalah dia dapat 10 orang berkorban 10 ekor, boleh masuk mazhab Hanafi 60 orang. Kalau 1,500, 6 kali 5 berapa? 30,000. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Hak tu tipu ke tidak tu? Pi jual atas jual. Okey. Malam kami sembang tentang badal haji. Pun tuan-tuan kena hati-hati. Tuan-tuan boleh fikir tak? Badal haji ni, tabung haji pun buat badal haji, syarikat pun buat badal haji. Indonesia buat badal haji, Singapura buat badal haji, Brunei buat badal haji, Indonesia buat badal haji. Saya bukan nak menakut-nakutkan tuan-tuan. Tolong kita fikir. Jangan dok kira buat. Ustaz buatlah, ustaz terpulang pada depa ustaz, janji dapat sijil. Sijil boleh dapat, tak ada masalah. Tuan-tuan logik tak? Badal haji 1,800, ada 1,500 pun ada. Kalau 1,500, dia potong 500, dia pergi hantar 1,000. Di sana pula wakil tersebut, dia pergi cari orang, dia bagi 500, dapat dia 500. Siapa nak buat haji RM500? Satu. Yang kedua, untuk badal haji ni, yang pertama ialah hendaklah orang tersebut telah melakukan haji untuk diri dia. Kemudian dia bermikot pada tempat mikot orang yang buat badal haji. Kalau dia Bangladesh, di mana mikot dia? Kalau orang daripada Malaysia, mana mikot dia? Orang Bangladesh bila dia buat haji orang Malaysia, mikot dia mestilah mikot daripada Malaysia. Kalau dia tak bermikot di situ, dia kena bayar dam. Kalau 500 bayar dam lagi, apa nak dapatkan dia? Betul atau tidak? Wallahu a'lam. Maka wujudlah tuan-tuan yang jenis broker-broker buat badal haji ni, diambil 4-5 nama. Nampak tak? Saya buat badal orang, Tarmizi aku ambil, Udin aku ambil, kan? Budi aku ambil, Udin aku ambil, Ismail aku ambil. 5 kali 5 dapatlah 2,500. Masalahnya haji mana yang betul? Satu orang badal haji, satu je. Umrah lain.
Umrah ni hari ni dia buat kawan ni, malam ni dia buat kawan ni, besok pagi dia buat kawan ni, bolehlah. Ni tang haji ni. Saya bukan nak nakut-nakutkan tuan-tuan, tapi untuk badal haji dan juga untuk buat korban, tuan-tuan kena buat yang tuan-tuan percaya. Tengok track record. Kalau setakat nak kumpul duit, aku pun boleh kumpul. Masalahnya aku boleh buat ke tidak. Okey. Jadi bahawasanya penipuan itu di mana-mana pun ada. Sebab itu kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah kena kuat, iman kena kuat. Orang yang kita bagi amanah tu, akidah dia lagu mana? Kan? Diikuti oleh tingkat yang kedua, iaitulah kekuatan, kesatuan dan ikatan kejiwaan dan persenjataan. Berapa banyak tuan-tuan tengok yang kita istilahkan kalau dalam perjuangan politik dia panggil lompat parti. Kan? Lompat parti ni dia ada dua jenis. Satu, dia lompat parti ditawarkan jawatan. Contoh, kalau engkau lompat kat kami, kalau kami menang, kami lantik engkau esko. Ataupun engkau tak payah lompat kat kami, engkau duduklah kat tengah-tengah, dia panggil bebas, tak pi mana, aku bagi hang 1 juta, contoh gitu. Nampak? Maknanya dia tak ada jati diri, iman, mudah untuk dijual beli. Ya? Akhirnya dia keluar daripada parti ataupun kesatuan ataupun apa-apa yang dia duduk dalam kesatuan tersebut. Sesuatu jamaah itu tidaklah dapat dianggap kuat melainkan setelah memiliki ketiga-tiga kekuatan tersebut. Yakni akidah, iman, kemudian kesatuan dan juga persenjataan. Apabila ia menggunakan kekuatan fizikal dan persenjataan sedang ia berada dalam keadaan organisasi yang retak atau akidah iman yang lemah, maka lambat laun ia akan menemui kehancuran dan kemusnahan. Ini merupakan satu pandangan. Tapi pandangan ini memang berlaku pun, kan? Termasuklah dalam pejuang-pejuang gerakan Islam. Tak payah ceritalah kan, nanti jadi politik pula jadinya. Tapi tuan-tuan pun tahu, oh yang dulu semangat, tuan-tuan pun pernah dengar ceramah dia tersebut, hebat kan? Allah ni dia kutuk balik parti yang dulu dia perjuangkan, yang dia kata inilah parti Islam, lah ni dia kutuk parti Islam, jahat itu, macam-macam. Bila dia keluar daripada parti tersebut, maknanya walaupun ini pandangan Syekh apa nama ni, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, siapa tadi nama dia? Hasan Al-Banna, tapi memang ada betulnya pandangan beliau. Pandangan yang lain, yakni kedua pula menyatakan, apakah Islam menggalakkan supaya digunakan kekuatan dalam setiap suasana dan keadaan, ataupun ia membataskan penggunaan pada keadaan tertentu dengan syarat-syarat tertentu? Kita nak agresif ke? Nak lawan ke? Nak bergaduh ke? Tak. Pandangan yang ketiga pula menyatakan, adakah penggunaan cara penyelesaian pertama ataupun menjadi obat penawar terakhir setelah tidak ada lagi yang lain? Apakah manusia perlu membuat pertimbangan terhadap kesan-kesan penggunaan kekuatan apabila kebaikan dan keburukannya? Apakah kebaikan dan keburukannya? Apakah mereka sepatutnya mengkaji terlebih dahulu suasana sebelum digunakan kekuatan? Atau wajibkah mereka menggunakan kekuatan tanpa menghiraukan akibat yang akan terjadi hasil daripada penggunaan kekuatan tersebut? Pandangan-pandangan seperti inilah yang dipikirkan oleh Harakah Islamiyah sebelum ia mengambil langkah menggunakan kekuatan. Revolusi adalah senjata kekuatan yang menggerunkan. Oleh yang demikian, Harakah Islamiyah memandangnya dengan penuh teliti dan mendalam. Contoh yang terakhir, 1 minit. Apa kata Nabi? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizan lan faddu min haulik. Dalam satu peperangan, Allah kata, engkau wahai Muhammad, hendaklah berlemah lembut dengan mereka. Kalau engkau menggunakan kasar-kasaran kepada mereka, lam faddu min haulik,
mereka akan lari daripadamu. Jadi maksudnya ada kalanya kita boleh berlemah lembut dan berkasar, dan mungkin pada satu ketikanya kita terpaksa berkasar apabila keadaan memaksa. InsyaAllah pada bulan depan atau pertemuan yang akan datang kita akan bincangkan bab yang ke-7. Ini bab yang terakhir lah ni. Tak lama insyaAllah kita akan cuba habiskan pada tahun ini. Dan tuan-tuan boleh renung-renungkan apakah kitab yang akan kita pakai sebagai ganti daripada kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika ya Allah minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.